زال نور للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلايق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبابة. Masya Allah. Tulabul Madrasah Tazkiyah Razi, boleh dengar suara? Ya, akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال المؤلف الإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام القطب الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنه وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Katanya, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah doa ini. yakni Nabi mengajarkan kepada istrinya. Yang diajarkan satu doa. Dan ini bahagian daripada perhatiannya suami kepada istri. Perhatiannya ketua keluarga kepada yang dipimpin daripada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarganya. Aku adalah orang-orang yang paling baik kepada ahli keluarga aku, kata Rasulullah. Di antara
yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya adalah doa ini. Allahumma rabban Nabi Muhammadin. Ya Allah, Tuhan Nabi Muhammad. Ighfir li dhambi. Ampunkan dosa-dosa saya. Wa adhib ghaidha qalbi. Dan hilangkanlah al-ghaidh ini macam kemarahan, emosi. Hilangkanlah rasa emosi dalam hati saya. Dan selamatkanlah saya daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan selama mana saya hidup. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ummu Salamah. Coba perhatikan doanya. Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad. Disandarkan oleh Nabi bahwasanya Allah itu Tuhan beliau. Yani orang itu merasa mulia, merasa dia gembira bila menisbahkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan Allah kepada dirinya sebagai Tuhan. Rabban Nabi Muhammadin, fa ya Rabb Muhammadin unzur ilaina bi Muhammadin wa thabbitna ala darbihi wa zidna imanan wa yaqinan wa ikhlasan وصدقا وتوفيقا آمين 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 اللهم بسر ربوبيتك له ربنا وصفنا عن جميع شوائبنا آمين واسقنا من أحلى المشارب من مشارب حبيبنا آمين وأنت راض عنا يا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Ini doa daripada penulis. Moga-moga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir, Allah itu yang Maha Qadir, yang Maha berkuasa. Al-Qadir ismun wa sifatun lil haqqi tabaraka wa ta'ala ala siqatil mubalaghah. Kalimat Al-Qadir itu adalah nama dan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu yang menunjukkan kelebihan. Kalau Qadir yang maha berkuasa. Ay wasi'al qudrah, yang kekuasaannya luas. Azimul qudrah, kekuasaannya agung. Mutlaqul qudrah, kekuasaannya itu mutlak, tidak ada sempadan. Setiap mereka yang memiliki kekuasaan akan terhad kekuasaannya. Seorang berkuasa di negeri, maka dia tak boleh berkuasa di negeri yang lain. Kalau dia sebagai seorang presiden atau perdana menteri di satu negara, dia tidak boleh menjadi perdana menteri dan pemimpin di negara yang lain. Dia terhad. Kalau orang boleh mengangkat 100 kilogram barang, dia tak boleh mengangkat 200 kilogram. Setiap orang yang memiliki kelebihan pada kekuatannya, ianya adalah terhad. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa dan tiada batasan pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kekuasaan Allah, segala perkara yang mustahil bagi manusia, ia tidak mustahil bagi Allah. Faham dong? Seseorang itu boleh zuriyah itu akan berlaku bila ada pasangan suami istri. Allah boleh mengadakan zuriyah tanpa adanya pasangan. Nabi Isa boleh ada tanpa adanya lelaki. Nabi Siti Hawa boleh ada tanpa ada perempuan. Nabi Zakaria, istrinya itu mandul, tidak boleh melahirkan. Maka disembuhkan oleh Allah sehingga boleh melahirkan. Tiada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak kemampuan dan kudrahnya Allah.
Oleh sebab demikian, seseorang bila berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti dia merasa yakin kalau Allah mampu untuk memenuhi permintaannya. Salullaha wa anta muqinun bil ijabah. Mintalah dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kalau Allah berkuasa untuk mengabulkan permintaan kamu. Wal qudratu sifatun qa'imatun bidzati rabbina jalla jalaluhu yujidu biha ma yasha wa yu'dimu biha ma yasha ala wifqil iradati wal ilmi. Sifat qudrah itu adalah sifat yang ada pada zatnya Allah jalla jalaluhu, di mana Allah mempergunakan kuasanya untuk mengadakan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah juga dengan kuasanya boleh meniadakan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditiadakan sesuai dengan kehendak dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma summiya qudratan mimma atahu Allahul kainati famajaziyah mu'tatun min qibalihi ta'ala. Setiap apa saja yang dikatakan memiliki kekuasaan, hakikatnya kekuasaan itu relatif, karena ia adalah satu pemberian daripada Allah. Tak ada orang kuat dengan sendirinya. Sekuat apapun seseorang bermula daripada tidak kuat. Seorang cerdik bermula daripada kecil yang tak reti apa-apa. Nak makan sendiri pun tak boleh. Nak pergi bersihkan diri pun tak boleh. Sepandai-pandai apapun seseorang itu bermula daripada ia tidak pandai. Bermula dia tak reti apa-apa. Faham tak? Setiap mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, baik pada ilmunya, baik pada tenaganya, adalah relatif. yakni bukan dengan sendirinya dia memiliki kekuatan tersebut, melainkan pemberian daripada Allah yang memberikan kekuatan kepada umat Nabi Hud adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kekuatan kepada jin adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kekuatan kepada Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kekuatan kepada Talut untuk melawan kepada Jalut Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kekuatan kepada Nabi Daud untuk melawan dalam peperangan bersama dengan melawan kepada Jalut. Nah, yang memberikan kekuatan Allah taala. Yang memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sesiapa yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan dengan sendirinya, melainkan ia satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. وَلَيْسَ لِقَادِرٍ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا أَقْدَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اسْتِقْلَالًا بِقُدْرَتِهِ تِلْكَ وَلَكِنَّهَا مِنْحَةٌ مِنَ الْحَقِّ مَتَى شَاءَ رَفَعَهَا فَالْقَدِيرُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاللَّهُ وَحْدَهُ. Yani tiada siapa-siapa yang mendakwa memiliki kekuatan itu dengan independen dia memiliki. Tidak. Melainkan itu satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Berapa ramai daripada mereka yang mendakwa dirinya memiliki segala-galanya tapi dibinasakan oleh Allah pada akhirnya. Contohnya, Qarun mendakwa dia orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang memiliki harta benda. Sehingga kalau berjalan ditunjukkan kekayaannya dengan dibawa kunci-kunci store yang menyimpan harta bendanya yang cukup banyak. Mendakwa dirinya adalah seorang yang berjaya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini yang memiliki ilmu untuk berbuat segala-galanya. Apa yang berlaku kepada Qarun? Allah buka bumi, masuk ke dalam belahan bumi itu, Qarun dengan hartanya sekali. Tenggelam. Ditutup oleh Allah, dihimpit oleh Allah, ditelan bumi. Fir'aun, dia gagah dengan kekuasaannya, mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Apa yang berlaku kepadanya? Ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan, sehingga
Pada ketika itu dia pun mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Semalam kau mendakwa diri kau sebagai Tuhan, sekarang dah pun beriman kepada yang lain ke? Namrud merasa dirinya pun sebagai Tuhan. Allah hantarkan nyamuk masuk ke dalam hidungnya, tak keluar. Dia buat kerja di dalam tu nyamuk. Sehingga Qarun tak boleh tidur, melainkan dihentak. Namrud tidak boleh tidur kecuali menghentakkan kepalanya ke dinding sampai pecah. Dihantarkan nyamuk. Mana dia punya? Katanya Tuhan. Lawan nyamuk je tak boleh. Faham tak? Jadi tiada sesiapa yang memiliki secara independen pada hartanya, pada kekuasaannya, pada kekuatannya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa secara hakikat. Nah. Wal qudratu huwal wasful azim alladhi ta'allaqa bi asasi ma'rifatina billah wal maqsadul asma min khalqil wujudi wal kaun. Memahami sifat qudrah pada Allah adalah menunjukkan keagungan akan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi asas ma'rifah kita kepada Allah, bahwasanya Allah maha berkuasa dalam menciptakan wujud ini. Yang menciptakan segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat qudrahnya Allah. Qala ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah berfirman, Allah yang menciptakan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, Allah menurunkan perintahnya daripada langit ke bumi, agar supaya kamu menyadari dan mengetahui kalau Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu, ke atas langit, ke atas bumi, dan di antara keduanya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. فحكمة خلق الوجود كله أن نصل إلى هذه الرتبة الرفيعة من العلم بقدرته وإحاطته علما بكل شيء. Hikmah daripada alam ini dicipta oleh Allah agar supaya kita dapat memahami, meyakini bahwa Allah maha berkuasa ke atas segala-galanya, dan Allah maha meliputi segala makhluknya dengan ilmunya. Coba bayangkan planet yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bumi pada pergerakannya, pada orbitnya, mula daripada dicipta oleh Allah hingga hari ini. Dia tak berubah gerakan bumi ini mengelilingi matahari, dan pusingan demi pusingan pada bumi itu lengkap 1 tahun 360 hari. Mula daripada bumi dicipta sampai sekarang. Umur kita dengan umur bumi lebih panjang umur bumi. Bumi bergerak daripada dicipta sampai sekarang macam tu. Faham tu? Matahari pun juga demikian. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Bulan dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mula daripada dicipta mempunyai hubung kait dengan bumi melalui matahari, mengambil sinaran matahari sehingga kesan daripada sinaran matahari dimanfaatkan oleh penduduk bumi. Dengan mengetahui bentuk bulan itu daripada anak bulan, kemudian berkembang sikit, melebar sikit cahayanya sampai kepada bulan purnama, kembali lagi berbentuk seperti anak bulan lagi. Daripada situ manusia dapat mengetahui tanggal berapa, kemudian pertukaran bulan. Dengan begitu manusia tahu bulan Ramadan. Dengan begitu manusia tahu bulan haji, bulan Syawal. Dengan begitu manusia dapat mengetahui iddah pada penantian yang berlaku kepada seorang perempuan bila berada dalam keadaan iddah.
Dengan itu dapat tahu berkenaan dengan baligh. Dengan itu banyak perkara hukum hakam yang diketahui melalui bulan. Siapa yang menciptakan bulan itu dan pergerakannya daripada anak bulan sampai kembali kepada bulan purnama dan kembali macam anak bulan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bintang-bintang sehingga manusia mengambil manfaat dengan nampaknya bintang untuk mengetahui hala tuju perjalanan mereka ke mana. Dengan begitu bintang macam signboard untuk manusia. Adakah manusia yang cipta signboard tu? Faham dom? Idzan memahami segala wujud ini adalah memahami kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan Allah ke atas apa yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu manusia bertafakkur melalui ciptaan Allah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah kamu kepada makhluknya Allah untuk kenal kepada Allah. Dan jangan bertafakkur tentang zatnya Allah karena tiada siapa yang mampu untuk bertafakkur tentang zatnya Allah kerana terlalu agung dan di luar jangkauan akal manusia untuk mengetahui hakikat daripada zatnya Allah. Yang boleh kita ketahui sifatnya Allah. Naam. Fal qudratu dzatiyatul azaliyatud daimatu laysat illa lahu wahdahu jalla jalaluh. Yang punya kudrat secara mutlak hanya Allah Ta'ala. Wa man arafaha lam ya'tamid ala ghairih. Orang yang meyakini bahwasanya yang maha berkuasa itu adalah Allah, maka orang itu pasti tidak akan bergantung kepada selain Allah. Sebab dia meyakini selain daripada Allah itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa hanya Allah. Lalu untuk apa bergantung kepada selain daripada Allah sementara dia tak punya apa-apa? Walam yastanid ila siwa wa sadaqa fi rukunihi ilaih wa tawakkulihi wa i'timadihi alaih. Wa man arafaha habahu. Dan siapa orang yang yakin tentang kudrah dan kuasanya Allah, mesti dia takut kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab Allah punya kuasa. Allah punya kuasa untuk menghukum. Allah punya kuasa untuk tarik balik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa untuk mengambil alih apa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah boleh mengambil penglihatan manusia sehingga manusia boleh tidak melihat. Allah berkuasa untuk menarik pendengaran sehingga mereka menjadi tuli. Allah berkuasa untuk menarik kekuatan pada tubuh badan sehingga manusia terbaring di atas katil pembaringannya tak boleh bergerak. Allah berkuasa. Jadi kalau manusia menyedari kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, dia pun akan takut kepada Allah atas kekuasaannya yang berhak untuk berbuat apa saja, termasuk menghukum kepada hamba. Itu adalah hak mutlak daripada kuasanya Allah. وَمَنْ عَرَفَهَا لَمْ يَسْتَصْعِبْ شَيْئًا يُرِيدُهُ مِمَّا فِيهِ مَرْضَاتُ هَذَا الرَّبِّ الْقَدِيرِ جَلَّ جَلَالُهُ. Pada masa yang sama, walaupun dia meyakini Allah itu maha berkuasa dan dia takut, pada masa yang sama dia berkeyakinan bahwasanya apa saja yang ia inginkan daripada kebaikan untuk mendapatkan ridha daripada Allah, Allah berkuasa juga untuk memberi. Allah berkuasa juga untuk menganugerahkan. Tiada siapa yang boleh menghalang Allah untuk memberi. Ma yaftahillahu lil-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa-apa rahmat yang dibuka oleh Allah untuk diberi, maka tiada sesiapa yang boleh menghalang pemberian rahmatnya Allah. Dan bila Allah ingin menghalang rahmat untuk diberi, maka tiada sesiapa yang boleh memberi rahmatnya Allah. Dia yang maha memberi, dia pula yang maha berhak untuk tidak memberi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jaddu.
tiada sesiapa yang boleh menghalang bila Allah ingin memberi, dan tiada siapa boleh memberi bila Allah menghalang. Tiada sesiapa yang boleh menolak qada dan qadarnya Allah. Dia berkuasa ke atas segala-galanya. Faqdratullahi taligatun yuqimu bihal asbab wa yabtulu bihal asbab. Kuasanya Allah itu mutlak. Ada kalanya nampak kuasa Allah itu melalui sebab. Ada kalanya kuasa Allah itu membatalkan sebab sehingga tanpa sebab dinampak juga kuasanya Allah. Faham tak? Macam Nabi Zakaria tadi. Ikut sebab dia tak boleh melahirkan. Apa sebabnya? Disebabkan istrinya mandul. Nabi Zakaria sudah 90 tahun. Macam mana boleh melahirkan? Tapi kuasa Allah tidak tertakluk dengan sebab. Dia akhirnya boleh hamil juga istrinya, boleh melahirkan. Tiada yang boleh menghalang kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Seharusnya orang kena api akan terbakar. Allah bagi tahu kepada api, api, jadilah engkau selamat dan sejuk untuk Nabi Ibrahim. Api pun boleh jadi sejuk. Tiada yang menghalang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan oleh makhluknya. Faqudratul khalqi qa'imatun ala ma atahumul haqqul musabbibu min asbab. Akan tetapi kekuatannya makhluk itu tertakluk kepada sebab yang Allah jadikan. Jadi makhluk tak punya kuasa seperti kuasanya Allah. Kuasa Allah boleh melanggar sebab. Kuasa makhluk tak boleh melanggar sebab. Wa idh ista'malu al-asbaba lam yastati'u an yuqifuha aw yamna'uha. Famathalan, ja'ala Allahu an-nara sababan al-ihraq fala yamliku ahadun bima atahu Allah min qudratin an yudkhila shay'an min al-mawad al-muhtariqa fi an-nar thumma yaqulu laha la tahtariqi. Contohnya adalah Allah itu menjadikan api sifatnya itu membakar. Maka tiada sesiapa daripada makhluk, walaupun ia berkuasa dengan apapun ia punya kuasa, memasukkan barangan ke dalam api, lalu berkata kepada api, hai api, aku berkuasa. Kau jangan bakar benda yang aku masukkan kepada engkau. Boleh dia macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Walaupun dia makhluk punya kuasa, kuasanya terhad. Kuasanya ia tidak boleh mengatur makhluk yang ada kuasa. Api ada kuasa membakar. Dia tak boleh atur kuasanya api. Tapi Allah berkuasa untuk mengatur kuasanya api. Faham tak? Bal huwa qadirun ala an yaquma biqudratihi fi haiz as-sababiyyah allati a'tahu Allah iyyaha faqat biman tilkal madda min al-iqtirab min an-nar. Manusia hanya boleh mengatakan kepada mana-mana benda yang tak akan atau yang tidak terbakar, maka diperintahkan jangan kamu dekat kepada api itu. Tapi kalau sudah dicampakkan mesti terbakar. Untuk tidak terkena panas dan terbakarnya api, manusia hanya boleh mengatakan menjauhlah kamu daripada api itu. Namun manusia tidak punya kuasa menghalang sesuatu untuk dibakar oleh api bila berada di dalam api. Lakin an yudkhilaha an-nar thumma yaqulu laha la tahtarqi fa hadha mimma la yaqdiru alayhi al-makhluq lakin al-haqqu yaf'alu ma yasha. Hanya yang boleh mengubah kekuatannya api membakar Allah Subhanahu wa taala, yang lain tak boleh. Wa hadha laysa fi narid dunya fa hasab kama hasala ma'a sayyidina Ibrahim indama dakhala an-nar falam tuhriqhu bal fima huwa ashaddu min hadhihi an-nar وهي نار الآخرة الشديدة التي تحرق الكفار والفجار والعصاة لكنها لا تحرق الملائكة
الذين يدخلون إليها ولا تحرقوا الشفعاء الذين يدخلون إليها لإخراج من يأذن الله لهم بالشفاعة فيهم فسبحان القدير على كل شيء. Coba tengok, katanya penulis di sini. Allah Maha berkuasa untuk menghalang api itu membakar sesuatu, bukan hanya di dunia, termasuk api akhirat pun juga Allah berkuasa untuk menghalang api di akhirat untuk membakar. Di dunia ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, Allah beritahu, wahai api, jadilah kamu sujud dan selamat untuk Ibrahim. Maka api tidak membakar Nabi Ibrahim. Adapun di akhirat, yang mana api neraka itu akan membakar kepada semua yang masuk ke dalamnya daripada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang bermaksiat, akan terbakar dengan api neraka. Semoga Allah lindungi kita daripada api neraka. Akan tetapi, api neraka tidak dapat membakar malaikat yang masuk ke dalam api neraka. Akan tetapi, api neraka tidak dapat membakar mereka orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, kepada orang-orang yang ada dalam api neraka daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memberi syafaat daripada kalangan para anbiya, daripada kalangan para syuhada, para ulama yang ingin menyelamatkan yang lain berada dalam neraka, masuk dalam neraka tidak terbakar. Maha suci Allah yang menjadikan neraka pun juga membakar kepada golongan orang yang maksiat, orang-orang tidak beriman, dan Allah berkuasa mencegah kepada api neraka untuk membakar para anbiya, para aulia yang ingin memberikan syafaat kepada mereka yang berada dalam neraka. Neraka pun juga dicipta oleh Allah dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membakar siapa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak dapat membakar kepada siapa yang dilindungi oleh Allah. Faham tom? Hada berkenaan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal adami qabla an yutliqu ar-rasasata yastati'u an yasrifaha fi ayyi ittijah, lakin idza intalaqat fala yastati'u sarfaha an hadafiha alladhi rama ilaih. Orang kalau pegang pistol, lalu sebelum ditembakkan kemana-mana, dia boleh arahkan pistolnya itu kemana? Ke atas boleh, ke hadapan boleh, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Pistolnya boleh dihadapkan kemana-mana, karena belum dilepaskan pelurunya. Tapi kalau sudah lepas peluru, dia tak boleh, hai peluru pergi engkau ke kiri, hai peluru pergi engkau, tak boleh. Sebelum ditembakkan, dia boleh pindahkan kemana saja, dia akan tujukan, arahkan pistol tuh. Tapi kalau sudah terlepas, dia tak boleh kawal peluru tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan untuk dia itu peluru kena kepada siapa atau tak kena kepada siapa. Yang tembak, dia tak boleh kontrol. Yang mengenakan, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk kena, dia akan kena. Dikehendaki tak kena, tak kena. Faham tu? Qal fi ba'd di zaman penjajah dahulu, ketika ada seorang wali min awliyaillah ditangkap, lalu setelah itu dimasukkan dalam penjara. Ketika dimasukkan dalam penjara, dibawa ke dalam penjara ini harimau ke atau singa yang lapar. Kemudian dilepaskan. Penjaga penjara sedang menunggu apa yang berlaku daripada singa yang lapar ini dengan seorang alim, arif billah yang dipenjarakan. Mungkin sudah dianggap dikoyak-koyak oleh singa itu. Penjaga penjara buka balik bilik, didapati singa itu sedang duduk di kakinya orang yang arif tuh.
Ketika dikeluarkan si Arif daripada penjara, ditanya, kamu duduk dengan singa berdua macam tu dalam keadaan lapar, apa yang kamu pikirkan? Katanya, saya sedang berpikir masa itu, ini singa kalau dekat dengan saya dan lidahnya kena kepada badan saya, lidahnya singa itu hukumnya najis atau bukan? Dia pikir hukum najisnya lidahnya. La ilaha illallah Muhammad. Macam mana dia punya rasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tak ada rasa takut dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Hakada mereka orang-orang tsabitin yang dia punya ketergantungan mutlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Nah. Seorang bernama Safinah. Safinah ini pembantunya Rasulullah. Dihantarkan oleh Rasulullah bersama dengan tentera yang lain untuk pergi ke satu daerah. Lalu naik perahu. Di tengah-tengah lautan ombak itu dahsyat dan menghantam perahu itu sampai perahu itu pecah. Maka mereka pun bergantung dengan sisa-sisa papan perahu sampai ke tepian. Sampai ke tepian sampai ada di situ singa yang sedang menunggu. Maka sementara singa itu sedang menunggu di tepi pantai, kaum muslimin sampai ke tepian dengan bergantung kepada sisa-sisa papan. Mereka ketika berkumpul nampak seekor singa. Ya Allah, macam mana nak berhadapan dengan selamat daripada tenggelam, berhadapan dengan singa. Safinah datang, pergi kepada singa itu. Katanya, ya Abul Harith, hai singa. Panggilannya kepada singa Abul Harith. Saya ini Safinah, pembantunya Rasulullah. Saya diutus oleh Rasulullah akan satu tujuan bersama dengan teman-teman saya. Saya naik perahu. Kemudian di tengah-tengah laut dihentam perahu ini dengan ombak sehingga pecah. Dan kami bergantung dengan papan. Dia cerita, dia cakap dengan singa. Ya Allah. Bergantung kepada sisa papan sampai ke wilayah ini yang engkau sekarang sedang berada di hadapanku. Tunjukkan kepada kami kemana kami perlu meneruskan perjalanan kami ini. Singa menggerakkan dia punya kepala, dia menggerakkan punya ekor, macam bagi isyarat, jom ikut aku. Singa pun jalan di hadapan. Kaum muslimin ini ikut kepada singa itu. Sampai di kawasan yang sepatutnya kaum muslimin dah boleh terus menyambung perjalanan, maka singa itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya, dia pun pergi. Macam mengucapkan ma'assalam, selamat tinggal, goodbye. La ilaha illallah. Siapa yang mentaskhir singa itu untuk boleh menjadi khidmat, untuk berkhidmat kepada orang yang dihantar oleh Nabi SAW. Segala sesuatu berada dalam genggamannya Allah. Tak ada selain daripada Allah yang mengawal segala-galanya ini. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah berkuasa nak bagi kepada si fulan, nak diambil balik bagi kepada orang lain. Tak ada perkara yang sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanat ar-rihu tahubbu في وقت واحد في غزوة الخندق على معسكر النبي ومعسكر المشركين لكنها تهب على معسكر النبي لطيفة ولا تقلع خيمة ولا تكفأ قدرا فلما وصلت إلى معسكر المشركين صارت شديدة مزعجة اقتلعت قيامهم وكفأت قدورهم وهي ريح واحدة على معسكرين لا يفصل بينهما سوى خندق. Berlaku dalam peperangan Khandak, kata penulis, di mana kaum muslimin waktu itu berada di satu kawasan, di tengah-tengah parit yang besar, kaum musyrikin di kawasan yang lain. Allah Subhanahu wa taala hantarkan angin yang begitu dahsyat dan juga sejuk, tetapi angin itu ketika lalu di kawasan kaum muslimin, angin itu biasa. Ketika lalu di kawasan kaum musyrikin, tumbangkan mereka punya periuk, tumbangkan mereka punya kemah, dahsyat
angin itu. Ajib, anginnya sama, di tempat yang sama. Tapi kalau angin itu lalu di kawasan kaum muslimin tidak merosakkan. Tidak menumbangkan periuk mereka. Tidak menumbangkan kemah-kemah mereka. Tapi kalau lalu di kawasan kaum musyrikin, tumbangkan segala-galanya. Siapa yang bagi arahan kepada angin itu untuk tumbangkan di sini dan tidak tumbangkan di sana? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Hada kuasanya Allah. وفي معركة بدر كانت المطر تنزل على معسكر النبي فتثبت لهم الأرض قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Dalam peperangan Badar, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Cuma hujan turun hanya di kawasan kaum muslimin. Supaya mereka kuat, supaya mereka bersemangat, supaya mereka dapat air. Subhanallah. Antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin hanya berhadapan macam tu. Tapi hujan turun di kawasan kaum muslimin. Siapa yang turunkan hujan hanya di kawasan ini, tak turun di kawasan sana? Segala-galanya di bawah kawalan Allah subhanahu wa ta'ala. Angin, hujan, api, segala-galanya pun berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mu'askar al-musyrikin fakana zalaqan alaihim wahya matarun wahidatun fasubhanal qadir. وكانت الريح تهب على سيدنا هود وجماعته من المؤمنين لطيفة باردة أما على الكفار فكانت شنيعة شديدة عليهم وكانت تأتي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهم كالريشة ثم تضربهم على الأرض. Allah ketika menghantarkan azab kepada umat Nabi Hud, angin dengan dahsyatnya. Sehingga binatang-binatang itu macam kena ciduk naik ke atas itu, kena dahsyatnya angin sampai di atas bertukar kalah macam habuk. Tetapi angin itu bila lalu pada kawasan Nabi Nuh, Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman, dia lalu sejuk je, biasa aja. Tapi dah sampai kepada yang kufur kepada Nabi Hud, dihantam habis-habis. Siapa yang bagi arahan kepada angin itu untuk lalu di kawasan Nabi Hud? Biasa, perlahan-lahan, senyap, oke, elok, sampai kepada umat yang kufur, dihantam habis-habis. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Fasubhana min rabbin qadirin wa man ma'ahu hadha rabb. فسبحان من رب قدير ومن معه هذا الرب وعرف الركون إليه فمن أين يأتيه الهم أو الغم أو الكدر أو الخوف أو القلق. Orang yang punya keyakinan sedemikian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa, orang itu tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih, tak ada rasa risau, tak ada runsing. Apa nak dirunsingkan? Sementara dia punya keyakinan kepada Allah yang berkuasa ke atas segala, yang kontrol segala-galanya. Apa nak dirunsingkan? Faham tom? Kemudian diakhiri dengan doa, akramanallahu bi syuhudi qudratihi. Amin. Wala tafana bi azimi mulatafatihi. Amin. Wa razaqana husnan nazari fima yurdihi anna fil hissi wal ma'na. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك
في الحادث يهون الله المقام